Oi, beratnya. Salam sejahtera, cikgu. Banyak Sejahtera. barang saya tengok cikgu bawa. Boleh saya bantu, cikgu? Boleh tabah. Terima kasih banyak-banyak tabah ni. Banyak sebenarnya semua buku-buku murid ni. Oh, tak apa, cikgu. Boleh tak tabah bawa ke bilik guru? Boleh, cikgu. Macam biasa, cikgu, saya letak atas meja cikgu, ya. Terima kasih tabah. Tabah ni seorang murid yang gamal ketika aku Terima bawa kasih, tabah. cikgu. Terima kasih, ya. Okey. Saya bawa ke bilik guru, ya. Ya. Baik, cikgu. Didik TV KPM. Salam sejahtera, apa khabar murid-murid? Bertemu lagi dalam Didik TV dan hari ini kita akan mempelajari satu mata pelajaran yang cukup penting dalam kehidupan kita, iaitu pendidikan moral tingkatan 1 yang membawa tajuk Hidup Bermoral. Okey, hari ini saya juga nak perkenalkan kepada murid-murid guru kita yang akan mengendalikan pendidikan moral. Siapa guru kita pada hari ini? Iaitu Cikgu Mageswari. Sebelum kita bersama dengan Cikgu, jom kita lihat dulu profil Cikgu Mageswari. Itulah dia, guru kita pada hari ini yang akan mengendalikan mata pelajaran pendidikan moral dengan tajuknya Hidup Bermoral. Cikgu Mageswari. Apa khabar, cikgu? Okey, khabar baik. Apa? Bagaimana seharian, aktiviti dan sebagainya? Bagus, cukup baik. Oh, okey, baik. Kita tidak keseorangan, kita juga bersama dengan seorang guru jurubahasa kita pada hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari, Cik Hasan. Apa khabar, cikgu? Sudahkah kita bersedia untuk membawakan mata pelajaran pendidikan moral pada hari ini? Baik, terima kasih, cikgu. Okey, Cikgu Mageswari, apakah yang penting sebenarnya dalam pendidikan moral bila kita memperkatakan tentang mata pelajaran pendidikan moral? Dan sebelum tu, cikgu, saya nak memperkenalkan juga 4 murid-murid kita pada hari ini yang sudah pun berada secara atas talian. Mungkin saya serahkan kepada Cikgu Mageswari lah untuk memperkenalkan murid-murid kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, sekarang saya ingin memperkenalkan murid saya pada hari ini, iaitu pertama sekali Darren dari SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi, Santosh dari SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi, Ukesh dari SMK Kajang Utama Kajang dan terakhir sekali Ganesh dari SMK Jalan Reko Kajang. Ya. Wah, itu dia kawan-kawan baru saya. Apa khabar semua kawan-kawan? Khabar baik. Dah bersediakah kita nak masuk ke kelas ni? Bersedia. Oh, okey. Baik. Jadi cikgu memperkatakan tentang pendidikan moral. Boleh cikgu teruskan dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey, saya ingin memperkenalkan tentang tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini, iaitu hidup bermoral bermakin kesejahteraan. Okey. Jadi dalam tajuk ini apa yang kita akan tengok adalah cadangan nilai yang kita boleh gunakan untuk tajuk ini adalah seperti toleransi, kejujuran, kerjasama, harga diri dan juga berterima kasih. Termasuk juga nilai yang lain di mana kita boleh guna nilai rasional dan juga nilai bertanggungjawab. Ya. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah maksud pendidikan moral. Okey, pendidikan moral satu program yang mendidik murid menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia. Yang mana memang tajuk hari ini memang bersesuaian dengan maksud pendidikan moral, maksud subjek ataupun mata pelajaran pendidikan moral ini membantu murid untuk mempengaruhi ataupun mereka mendapat 3 domain. Mereka dapat perkembangkan 3 domain utama dalam kehidupan seharian mereka, iaitu dari segi penakulan moral, perasaan moral dan juga tingkah laku moral. Yang mana ketiga-tiga domain ini sangat penting untuk membentuk tingkah laku dan juga akhlak mulia seseorang murid dalam kehidupan seharian. Ya, itu saja. Itu yang dimaksudkan dengan maksud pendidikan moral dan juga kaitan tajuk pendidikan moral dan kepada hidup bermoral. Okey, baik. Cikgu, menarik sekali ya. Memang penting kita mempelajari tentang subjek pendidikan moral ini. Bagaimana murid-murid? Semua okey? Okey. Okey. Masih tak bersemangat je? Okey tak okey?
Okey. Okey, baik. Kita akan belajar banyak lagi Ya, dengan betul. Cikgu Maheswari. Tapi sebelum tu kita berehat dulu sekejap. Kita kembali lagi selepas ini tentunya Didik TV. Murid-murid masuk ke kelas. Didik TV KPM. Baiklah, Didik TV KPM kembali. Murid-murid ataupun kawan-kawan saya dah pun bersedia tu secara atas talian untuk terus mempelajari pendidikan moral bersama dengan Cikgu Maheswari. Cikgu Mahis, silakan. Ya. Okey. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pertama sekali saya nak tanya, kenapa sih tak itu gambar berkaitan dengan menghadiri rumah terbuka? Okey, Tabah pernah menghadiri rumah terbuka? Pernah, Cikgu? Okey, bagaimana dengan murid-murid saya? Pernah menghadiri rumah terbuka? Pernah, cikgu. Pernah. Banyak kali tak? Pernah, Banyak cikgu. kali ya? Okey, seronok untuk menghadiri rumah terbuka. Jadi dengan menggunakan rumah terbuka ni sebagai kita punya pembelajaran pada peringkat awal, okey, saya akan berikan 4 rangkap pantun dan murid perlu mengenal pasti apakah tingkah laku moral dalam pantun tersebut. Okey. Ya, mari kita tengok bersama. Okey. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Okey, Santosh. Okey, Santosh, boleh tak Santosh kenal pasti apakah tingkah laku moral dalam pantun rangkap pertama ni? Dalam pantun pertama, rangkap keempat, berpakaian sopan di khalayak ramai. Berpakaian sopan, ya. Okey, bagus. Berpakaian sopan. Okey, kita tengok pada rangkap kedua. Okey, siapa nak cuba? Okey, Ukesh. Cuba Ukesh. Kita perlu bersalam dan sentiasa bersenyum dan bersapa. Okey, salam, memberi salam dan juga senyum dan sapa. Okey, yang ketiga. Okey, siapa pula? Belum lagi. Siapa yang belum lagi? Okey, Darren. Cuba Darren. Tingkah laku moral dalam rangkap pantun yang ketiga adalah menjamu selera secara berhemah. Okey, menjamu selera secara berhemah. Okey, yang akhir sekali. Okey, Ganesh. Rangkap ketiga, berbudi bahasa beramah mesra. Okey, berbudi bahasa beramah mesra. Bila kita kenal pasti dengan perkataan-perkataan ini dalam pantun ini, dengan perkataan contohnya ada berpakaian sopan, senyum dan sapa, memberi salam secara berhemah dan juga berbudi bahasa, ini merupakan tingkah laku yang mana menunjukkan tingkah laku moral yang mana kita akan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Baik. Okey, jadi apa kaitan dengan dari segi kepentingan kita mempelajari moral ni, ya? Okey, kita ada 5 perkara, 5 aspek yang mana kita perlu mengenal pasti tentang kepentingan mempelajari moral, iaitu menjadi insan berakhlak mulia, mengamalkan integriti, mempunyai nilai sejagat, membentuk perpaduan dan juga mengamalkan kesejahteraan sejagat. Jadi mari kita saksikan atau mari kita lihat apakah intipati untuk setiap satu kepentingan. Okey, yang pertama sekali, melahirkan insan berakhlak mulia. Okey, saya ada bagi contoh sini dari segi berbudi bahasa. Generasi perlu berbudi bahasa dan juga berpribadian tinggi, dan saya memberikan contoh hormat kepada ibu bapa. Okey, saya tujukan soalan ini kepada murid-murid saya. Ada tak contoh lain yang sesuai dengan berbudi bahasa? Okey, dari segi untuk menunjukkan berakhlak mulia ni. Okey, siapa nak cuba? Okey, Santosh. Ya, Santosh. Contoh menjadi insan berakhlak mulia, boleh mendengar nasihat ibu bapa. Bagus, ya, mendengar nasihat ibu bapa. Okey, bagus. Ada contoh lain? Siapa nak cuba? Okey, Darren. Ya, Darren. Mendapat pendidikan moral dan agama. Mendapatkan? Pendidikan moral dan agama. Okey, itu dari segi bagaimana kita untuk menunjukkan berakhlak mulia. Okey, contoh lain. Siapa nak cuba contoh lain? Okey, Ukesh. Bersopan santun dengan orang yang lebih tua dan golongan orang kurang upaya. Okey, bagus. Bersopan santun. Itu dari segi berbudi bahasa. Okey, kita tengok dari segi kepentingan yang kedua, itu mengamalkan kehidupan yang berintegriti. Okey, berintegriti sini kita kaitkan dengan ajaran agama dan juga peraturan.
Okey, contoh yang saya beri adalah contoh seperti tidak terlibat dalam gejala sosial. Sebab kenapa saya kaitkan dengan gejala sosial? Sebab gejala sosial contohnya ada macam vandalisme, bully, okey, gangsterisme, okey, yang menunjukkan perkara-perkara negatif, perbuatan negatif yang mana itu adalah merupakan satu kesalahan ataupun jenayah dari segi undang-undang, ya. Okey, bagaimana contoh lain yang kita boleh kaitkan dengan ajaran agama dan juga peraturan? Okey, Ganesh. Ganesh dah angkat tangan dulu. Okey, Ganesh. Tidak terpengaruh daripada kawan. Tidak terpengaruh dengan kawan yang mungkin dari segi negatif yang mana dia boleh menyebabkan kehidupan yang tidak berintegriti. Okey, ada jawapan lain? Okey, Ukesh. Ukesh. Ya, Tidak Ukesh? mengambil atau memberi rasuah. Okey, tidak mengambil atau memberi rasuah, ya, itu kita masuk dalam integriti juga. Okey, yang ketiga, menghormati nilai sejagat di mana mengamalkan nilai-nilai murni. Contohnya kita menyayangi sesama insan dan juga menyayangi haiwan. Okey, berikan saya satu contoh yang kita boleh kaitkan dengan nilai murni ni. Okey, kita Darren. Okey, cuba Darren. Mengelakkan penderaan haiwan. Ya, mengelakkan penderaan haiwan. Okey, ada lagi contoh lain? Okey, Santosh. Kita boleh membantu golongan OKU dalam apa-apa aktiviti atau acara yang dilakukan. Okey, memberi bantuan kepada golongan OKU. Okey, bagus. Okey, kita terusnya. Okey, memupuk perpaduan, iaitu dari segi kita dapat menjalin hubungan baik, okey, dapat memupuk keharmonian dan kesejahteraan masyarakat, ya. Okey, contohnya menghormati budaya dan adat lestan pelbagai kaum. Kita perlu seperti mana yang kita tahu, kita ni Malaysia ni merupakan sebuah negara yang sangat unik, ya, yang mana terdiri daripada pelbagai kaum, masyarakat majmuk yang mana kita mesti menghormati dan juga menerima budaya dan juga adat lestan pelbagai kaum. Okey, berikan saya satu contoh yang mana aktiviti yang boleh kita pupuk hubungan baik. Okey, Ganesh. Menyertai gotong royong di kawasan perumahan. Bagus, ya. Menyertai aktiviti gotong royong di kawasan perumahan yang mana bila kita sebut tentang gotong royong ni melibatkan pelbagai kaum, ramai masyarakat akan terlibat, ya. Okey, contoh lain selain daripada gotong royong. Okey, Ukesh. Menyertai aktiviti sambutan kemerdekaan yang diadakan di sekolah atau tempat-tempat lain. Bagus, ya. Bagus jawapan itu, iaitu menyertai aktiviti sambutan kemerdekaan yang boleh dilaksanakan di peringkat sekolah, ya. Okey, yang mana melibatkan pelbagai kaum murid. Okey, seterusnya akhir sekali lah memelihara kesejahteraan sejagat. Sejagat ni melibatkan semua, ya. Okey, dan contohnya mengambil berat tentang isu-isu semasa. Okey. Satu contoh ni saya kaitkan dengan isu semasa adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar, yang mana itu merupakan satu daripada isu yang mana kita titik beratkan dari peringkat kesejahteraan sejagat. Okey, berikan contoh lain yang mana kita boleh kaitkan dengan kesejahteraan sejagat. Isu apa? Okey, Santosh. Kita perlu mengambil tahu tentang bencana-bencana alam atau kejadian yang berlaku seperti bagus, banjir. Ya. Tentang berkaitan, kita perlu mengambil tahu dan juga mengambil berat tentang isu yang berkaitan dengan bencana alam seperti banjir yang kini kita sedang mengalami, ya. Okey, ada tak isu yang lain yang kita boleh kaitkan? Ada isu lain? Okey, Ukesh. Contohnya kita boleh mengadakan kempen kesedaran untuk mengelakkan merebakkan wabak COVID-19. Bagus, ya. Okey, kita melibatkan diri dalam kempen untuk mengelakkan atau mengelakkan dari segi penyakit COVID-19, ya. Okey, bagus jawapan-jawapan murid saya. Okey, seterusnya mari kita ini saya ada beberapa satu aktiviti uji minda yang ingin saya berikan kepada murid saya. Okey, Tabah. Boleh tak kita main satu permainan hari ini? Boleh, cikgu, boleh. Okey, kita ada panggil roda kejayaan. Roda kejayaan. Roda kejayaan, roda impian. Okey. Okey, saya dah berikan soalan, Ada 8 soalan di sini dan saya telah memberikan soalan-soalan mengikut murid. Ya. Okay. Jadi kita akan tengok dekat sini, kita akan pusingkan roda impian ni, roda kejayaan ni, dan kita akan tengok ini adalah nombor soalan berdasarkan kepada slide saya tadi. Okey. Dan setiap murid ada 2 soalan yang saya telah berikan lebih awal. Okey, mari kita pusing. So saya putar je. Cikgu putar. Saya nak putar? Tabah nak putar pun boleh. Okey, saya putar Okey, nombor dia bergerak je. Bergerak konstan. Okey, nombor 6. Nombor 6. Okey, nombor 6. Soalan nombor 6. Dihormati oleh masyarakat. Betul atau salah? Siapa nombor 6? Okey, Ganesh. Apa jawapan Ganesh?
Betul. Betul. Okey, saya tanda sini betul. Okey. Wah. Yang kedua soalan okey, teruskan. Teruskan kita putar. Oh, dia nak patah balik cikgu. Nombor 5. Okey, nombor 5. Siapa nombor 5? Siapa dapat nombor 5? Nombor 5 siapa dapat? Okey, Darren. Apa jawapan Darren nombor 5? Mengisi masa lapang. Betul atau salah tingkah laku moral itu? Salah. Salah. Okey, seterusnya. Oh, okey, kita putar lagi cikgu. Ya. Oh, sorry cikgu. Tiga. Okey, nombor 3. Siapa dapat nombor 3? Okey, Santosh. Nombor 3. Menjadi pedoman hidup. Betul ke salah? Jawapan dia betul. Jawapan dia? Betul. Betul. Wah. Cikgu, Siapa tu? mungkin sebelum kita terlupa, Santosh. ada ganjaran untuk murid-murid Tak yang apa, menjawab kita dengan akan betul. buat Kemudian? lepas ini. Kita akan masuk ke lepas ini. Kita Baik. habiskan soalan dulu ya. Soalan, Okey. Okey. Saya putar cikgu. Ya. Oh, laju kali ni. Nombor 2 sudah ke? Nombor 2 siapa? Okey, Ganesh nombor 2. Menggalakkan persaingan. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey. Salah. Okey. Okey. Kita putar lagi. Ya. Kita lihat. Kita tengok siapa dapat nombor Roda kita ni roda nombor 3. nombor... Nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 4, siapa dapat nombor 4? Okey, cemerlang dalam pelajaran. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Okey, kita Hebat-hebat ya, kawan-kawan kita saya, cikgu. teruskan kepada terus jawab soalan lah. Teruskan Kita boleh main kemudian tambah. yang ni. Okey, Okey, baik. saya teruskan. Okey, bagaimana dengan jawapan yang lain? Okey, nombor 1. Siapa dapat nombor 1? Darren. Okey, nombor 1. Menghindari gejala sosial. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Ganesh sudah jawab 2 soalan. Santosh, nombor berapa Santosh? Nombor 7. Nombor 7. Okey, memupuk perpaduan. Betul ke salah? Jawapannya betul. Betul. Okey, akhir sekali Ukesh. Nombor berapa Ukesh? Nombor 8. Okey, 8. Mendapat perhatian masyarakat. Adakah itu satu kepentingan mempelajari moral? Mendapat perhatian salah. masyarakat. Ya? Salah. Salah. Okey, sekarang kita akan tengok jawapan murid. Okey. Okey. Wah. Okey. Kita tengok yang pertama, kedua. Okey. Kita dapat ini adalah jawapan murid kita, tapi saya dah tahu bila mereka berikan jawapan tu saya sudah tahu sama ada jawapan mereka betul atau tidak. Okey, cikgu. Okey, kesemua jawapan yang diberikan oleh murid saya memang betul. Okey. Ya, nanti kita akan berikan ganjaran ya. Lepas ni kita akan gunakan masa untuk tampal ganjaran. Okey, ini ganjaran Ya, ini. betul. So kita akan lekatkan nanti dekat Ya. nama masing-masing. Ya, Okey. betul. Okey, kita nak tampal sekarang ke cikgu? Boleh? Ganjaran. Ya, Okey. boleh. Maknanya setiap Seorang akan dapat 2 ya. dua ya, dapat 2. Ini kita reward lah. Ya, betul. Darren memperolehi 2 ganjaran untuk permainan kuis kita tadi. Begitu juga dengan Ganesh. Kawan-kawan, berilah tepukan sikit pada kawan-kawan kita yang Tak telah apa, saya berjaya ya tepuk lah. menjawab Saya dengan tepuk lah. cemerlang pada hari ini. Tahniah ya. Ya. Saya je tak berpeluang mendapat ganjaran ni cikgu. Tak apa, kemudian tak, Tak apa apalah. ya. Lepas ni kita mainlah. Okey. Kita main. Saya akan bagi soalan pada Semua tahap mendapat jawab. 2. Kita katakan bulan lah yang ni kan, dapat Ya. 2 bulan sebagai Bulan ganjaran untuk kecemerlangan kawan-kawan saya menjawab soalan dengan begitu cemerlang. Baik, Cikgu Manggis, kita berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM akan kembali lagi selepas ini. Murid-murid, masuk ke kelas. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali dalam Didik TV KPM. Murid-murid ataupun kawan-kawan saya secara atas talian dia pun bersedia bagaimana dengan anda. Terus bersama dengan kami dan juga Cikgu Maheswari untuk mempelajari tentang pendidikan moral. Banyak perkara-perkara yang akan kita belajar ni. Cikgu, kita teruskan dengan kandungan seterusnya. Silakan. Ya. Okey, dan segmen ini kita akan lihat apakah contoh-contoh cara hidup bermoral, ya. Okey. Ini adalah beberapa cara hidup bermoral yang mana patut kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, iaitu beradab, bijak menangani stres, berintegriti, mendapati masa, bersikap jujur dan juga sikap suka membantu. Ada banyak lagi cara hidup bermoral. Ini adalah sebahagian daripada contoh yang saya ingin sampaikan kepada murid-murid. Dan ini pula adalah cara hidup tidak bermoral, yang mana ini adalah dari aspek negatif. Okey. Yang mana kita boleh kaitkan dengan gejala, sosial yang saya sebutkan tadi tentang integriti tadi, ya. Okey, seperti merokok, menipu, membuli, melepak, ya, mencuri, membazir. Yang mana membazir ni mungkin dalam kehidupan kita pun dari segi membazir air ke, dari segi duit dan sebagainya. Okey. Biasanya merokok, menipu, membuli, melepak, mencuri ni di mana di kalangan remaja sekarang saya rasa ini merupakan satu isu yang kita patut bincangkan, ya, yang patut dibincangkan bagaimana untuk menangani murid kita daripada terlibat dengan cara hidup tidak bermoral. Okey. So, apa yang saya nak ceritakan, dalam segmen ini saya ingin, sebelum saya masuk kepada nota seterusnya, saya ingin minta murid saya untuk berkongsi pengalaman mereka tentang hidup bermoral dalam kehidupan seharian mereka sebagai seorang anak, sebagai seorang rakan, murid dan juga jiran. Okey, saya ingin saya ingin memberikan peluang ini untuk mereka berkongsi pengalaman mereka. Okey, saya minta 2 orang murid lah, ya, untuk kongsi pengalaman mereka. Okey, saya nampak Ganesh dah angkat tangan dah. Okey, Ganesh. Ya, Ganesh. Okey, boleh tak ceritakan pengalaman anda sebagai seorang anak, rakan, murid dan juga jiran dalam mengamalkan hidup bermoral dalam kehidupan seharian. Okey, teruskan Ganesh. Saya sebagai murid, saya perlu menghormati guru-guru yang ajar dan sentiasa berterima kasih kepada guru. Okey, itu sebagai murid. Bagaimana dengan sebagai seorang anak? Sebagai anak, saya perlu menghormati ibu bapa saya dan tidak menyuarakan suara saya. Okey, rakan? Sebagai rakan, saya perlu memupuk rakan saya dan tidak perlu cakap salah laku dengan rakan-rakan. Maknanya tidak bercakap kasar dengan rakan-rakan lah. Okey. Dan sebagai jiran, apa yang awak akan buat sebagai jiran? Saya perlu faham. Memahami jiran. Ya. And then saya perlu menjemput jiran saya untuk majlis perayaan yang upacara majlis. Maknanya Ganesh akan menjemput jiran dia untuk menghadiri majlis perayaan, ya, kalau diadakan. Okay, itu cara dia mengamalkan hidup bermoral dalam kehidupan seharian dia. Okey, bagaimana dengan seorang lagi? Siapa nak memberikan pandangan? Okey, Santosh. Okey, ceritakan pengalaman Santosh. Untuk saya, sebagai seorang anak, saya selalu menghormati ibu bapa dan dengan nasihat mereka. Bagus. Sebagai seorang rakan, saya selalu membantu rakan dan memastikan perkara-perkara yang dilakukan oleh kawan saya tidak membawa efek negatif kepada sesiapa. Okey, bagus. Lagi? Sebagai seorang jiran, saya selalu bertegur sapa dengan jiran dan menolong jiran apabila berada dalam kesusahan. Okey, sebagai murid? Sebagai seorang murid, saya selalu menumpu perhatian apabila cikgu mengajar dan selalu menyiapkan kerja rumah saya. Okey, bagus. Terima kasih kepada Ganesh dan juga Santosh kerana mereka berkongsi pengalaman mereka bagaimana mereka mengamalkan hidup bermoral dalam kehidupan seharian sebagai seorang anak, rakan, murid dan jiran. Okey, itu satu contoh yang bagus, ya. Okay, kita sudah nampak bagaimana tingkah laku moral mereka amalkan. Bagaimana pendidikan moral membantu mereka sebenarnya untuk membentuk tingkah laku dan juga akhlak mulia. Okey, mari kita tengok di sini. Okey, contoh-contoh cara hidup bermoral selain daripada apa yang dinyatakan oleh Santosh dan juga Ganesh. Okey, mari kita tengok.
Okey, sebagai anak mendengar nasihat. Jadi kita dah dengar tadi ya, Santoy dan juga Ganesh mengatakan mereka mendengar nasihat ya, memberi pertolongan kepada ibu bapa, tidak meninggikan suara ya semasa bercakap dengan ibu bapa. Maknanya dekat sini kita perlukan bila saya sebut tentang kepentingan moral tadi dari segi berbudi bahasa. Bagaimana kita perlu berbudi bahasa dengan orang yang lebih tua, okey? Sebagai rakan sentiasa menepati janji, okey, sentiasa menepati janji, memberi layanan yang sopan, tidak menyinggung perasaan. Yang paling penting sekali tidak membocor rahsia kawan sebenarnya ya. Okey, kadang-kadang apa yang berlaku adalah perselisihan faham berlaku disebabkan tidak adanya integriti sebagai dari segi aspek jujur ya, memecahkan rahsia rakan ya. Okey, murid, dari segi murid pula, okey, menghormati guru, memberi salam kepada guru macam Tabah memberikan salam kepada saya pagi tadi kan sebelum nak tolong saya mengangkat buku-buku saya tadi. Okey, belajar bersungguh-sungguh, menumpukan perhatian semasa guru mengajar ya, itu sebagai murid. Dan juga sebagai jiran, saling bertegur sapa, membantu jiran sekiranya sakit, menziarahi jiran sekiranya sakit, membantu jiran sekiranya mereka dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Jadi dekat sini kita ada konsep yang mana tak kira watak itu, apa pun watak itu, mereka harus mengamalkan tingkah laku moral dalam kehidupan seharian. Jangan ada aspek negatif dalam kehidupan mereka. Okey, seterusnya kita akan tengok sini. Okey, kita ada beberapa soalan yang mana saya akan minta murid saya untuk menunjukkan props ya. Saya sudah minta mereka sediakan prop. Okey, ini gambar pertama ni gambar apa Tabah agaknya? Ini gambar seorang anak yang sedang menyuap makanan kepada ibunya. Betul ya, seorang anak menyuap ibu ya. Sekarang jadi kita tengok sini. Adakah betul pada perbuatan bermoral dekat sini? Okey, kepada 4 murid saya, tolong angkat apa jawapan anda. Berikan. Tengok mana Darren? Jawapan Darren mana? Okey, bagus ya. Okey, itu jawapan betul ya. Okey, kita tengok gambar kedua. Gambar kedua ni membuang sampah ke dalam tong. Saya nampak macam bin sampah ya. Okey, apa jawapan murid saya? Okey, semua betul. Okey, Tabah boleh letakkan ganjaran, boleh lekat ganjaran mereka ya. Okay. Tadi siapa yang dapat? Semua. Semua dapat ya. Okey. Satu cikgu. Ya, satu je. Okey, gambar ketiga adalah gambar di mana satu kejadian buli. Okey, betul ke salah? Okey, salah. Okey, kita tengok jawapan. Okey, salah ya. Jawapan tu maknanya okey, itu jawapan buli tak boleh buat. Alright. Okey, gambar yang keempat. Okey, ni vandalisme ni. Okey, betul ke salah? Okey, salah. Okey. Alright. Okey, yang seterusnya, yang kelima, melastik burung. Betul ke salah? Salah. Okey, bagus. Okey, yang akhir sekali. Tu nampak tu banyak ni. Beg membeli belah ni. Betul ke salah? Okey, salah. Okey. Saya nak tanya dengan murid saya, kenapa gambar ke-8 tu salah? Siapa nak jawab? Okey, kenapa Ganesh? Kenapa gambar ke-4 tu akan salah? Memakai wang terlebih. Okey, menggunakan wang secara berlebihan ya. Maknanya dekat sini gadis itu tidak berbelanja secara berhemah ya. Itu adalah satu pembaziran. Okey. Bagaimana dengan melastik burung? Okey, kenapa salah melastik burung tu? Siapa nak cuba? Okey, Ukesh. Mendera haiwan. Okey, mendera haiwan. Kita perlu sayangi haiwan sebenarnya ya, bukannya mendera dan membunuh haiwan tersebut. Okey, bagus cubaan murid-murid saya. Kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, sini saya akan berikan situasi di mana murid perlu memberikan tindakan ya, yang sepatutnya, apa yang patut dilaksanakan. Okey, pertama sekali, Sandy tidak menutup paip air selepas menyiram pokok bunga. Okey, siapa ingin menjawab soalan ni, situasi ni? Siapa? Okey, Ganesh. Okey, apa? Menutup air pipe tersebutnya. Okey, menutup air itu tindakan sepatutnya menutup air pipe. Okey, apa manfaat, apa kebaikan sebenarnya Ganesh? Bil air akan meningkat. Okey, ini manfaat bukan, adakah bil air meningkat atau berkurangan? Bil air. Bila kita tutup pipe air, meningkat ke menurun? Kalau tutup turun. Turun. Okey, jadi bila kita tutup air pipe ni, okey, kita tidak just melepaskan air pipe tu melepas macam tu. Bila kita tutup, manfaat yang kita dapat adalah kita akan dapat menurunkan bil air. Okey, selain daripada
turunkan bil air ni. Apa lagi faedah yang kita dapat? Siapa nak cuba? Yang lain nak cuba? Apa kebaikan bila awak menutup paip air? Okey, Santosh. Kita dapat mengelakkan pembaziran air. Okey, bagus. Ini boleh mengelakkan pembaziran air. Okey, ini jawapan ya. Okey, jadi jawapan yang diberikan oleh Garrison merupakan jawapan tambahan sebenarnya tadi ya. Okey, Daud membuang pembalut gula-gula di merata-rata tempat. Okey, apa tindakan sepatutnya? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Darren. Cuba Darren. Apa tindakan? Menghasilkan kraf tangan pembalut gula-gula seperti gelong tangan atau rantai leher. Bagus ya. Dia menggunakan pembalut gula-gula ni untuk menghasilkan bahan kitar semula daripada bahan buangan. Itu merupakan satu idea yang bagus ya. Okey, apa manfaat sebenarnya Darren? Dapat memastikan alam sekitar yang lebih bersih. Okey, dapat memastikan alam sekitar yang lebih bersih. Okey, kita tengok ya. Okey, jawapan lain yang boleh kita berkata membuang pembalut gula-gula itu ke dalam tong sampah. Okey, bagus jawapan Darren tadi. Okey, seterusnya kita tengok situasi yang seterusnya. Okey, nombor Logan ni. Siapa nak cuba jawab situasi Logan Ponting? Okey, Ukesh. Tindakannya perlu hadir ke sekolah. Tindakannya Logan tak boleh ponting sekolah, dia hadir ke sekolah. Okay, apa manfaat dia? Dapat mengelakkan dirinya daripada dikenakan tindakan disiplin daripada pihak sekolah. Okey, bagus. Untuk mengelakkan daripada tindakan disiplin ya, sebab ponting sekolah ada satu perbuatan yang salah ya dari segi peraturan sekolah. Okey, satu lagi jawapan yang boleh kita berikan adalah dapat membentuk seorang yang mematuhi peraturan. Okey, bagus. Santosh, Ukesh, bagus. Okey, yang akhir sekali menyanyikan lagu Negaraku semasa perimpunan sekolah. Apa tindakan? Siapa nak cuba? Okey, siapa yang belum cuba lagi? Okey, Santosh, cuba Santosh. Kita perlu berdiri tegak dan menyanyi lagu Negaraku dengan penuh semangat. Okey, berdiri tegak bila menyanyikan lagu Negaraku ni, kena berdiri tegak dan menyanyikan dengan penuh semangat. Apa manfaat dia? Kita akan memupuk semangat perpaduan antara kaum dan sikap cinta akan negara. Okey, bagus. Semangat, sikap cinta akan negara dan juga semangat perpaduan. Okey, ada jawapan lain tak? Apa manfaat kita menyanyikan lagu Negaraku ni? Ada jawapan lain? Ada nak cuba? Tengah fikir. Okey. Saya cuba tengok cikgu. Okey, cuba. Bila kita menyanyikan lagu kebangsaan ini, terbit ataupun kita dapat merasai satu emosi sayang dan cinta kepada negara. Okey, tadi jawapan Santosh pun dia kata cinta kepada negara. Okey. Dan juga menunjukkan semangat patriotisme ya. Kita dapat wujudkan semangat patriotik. Okey. Okey, jadi itu kita punya bahagian segmen yang ni untuk menguji bagaimana murid boleh memahami apa itu hidup bermoral dan juga hidup tidak bermoral. Okey, baik. Kawan-kawan, beri tepukan untuk anda semua kerana berjaya meraih ganjaran yang satu. Cikgu, berapakah ganjaran kita beri pada kita boleh bagi tambah lagi. Tambah lagi? Tambah lagi 2 ke 1 ke? 1 cikgu Tambah 1 lah. Tambah 1 ya. Wah, dah semakin Cantik, banyak ni ganjaran-ganjaran yang ganjaran, diraih oleh keempat-empat kawan-kawan saya ni. Okey. Jawapan mereka cukup bernas. Darren, Ganesh, Santosh dan Ukesh, juga murid-murid yang mengikuti kita pada saat ini. Kita berehat sekejap. Didik TV KPM akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, Didik TV KPM kembali. Kita mengharapkan kawan-kawan saya secara atas talian terus bersemangat, terus konsisten untuk memberikan tumpuan kepada Cikgu Maheswari dan kepada anda di rumah juga. Kalau kata nota kertas tu dah penuh, boleh cari kertas baru. Ibu dan bapa boleh juga bantu anak-anak. Ini juga salah satu tindakan ataupun tingkah laku moral
untuk membantu anak-anak ketika mengikuti mata pelajaran pendidikan moral bersama Cikgu Maheswari. Cikgu, disebabkan kawan-kawan saya ni semua memang hebat-hebat kan, saya nak minta kebenaran daripada Cikgu untuk tambah lagi satu reward lah pada kawan-kawan saya. Boleh Cikgu? Okey, boleh. Dipersilakan. Bukan apa, ini nak bagi semangat pada kawan-kawan saya kan Cikgu. Okey, bagus, kita tambah satu lagi reward kita untuk nak bagi motivasi pada murid ya. Kawan-kawan kita Darren, Ganesh. Kita nak penuhkan papan ganjaran ni sebenarnya. Baik. Sekali lagi kita berikan tepukan untuk kawan-kawan saya secara atas talian. Dan anda juga di rumah boleh juga, kalau dah menjawab tu dengan betul, mengikut kelas Cikgu Maheswari, mungkin ibu dan ayah boleh bantu dengan buatkan air, juga merupakan satu ganjaran untuk tingkah laku moral kita pada hari ini. Okey Cikgu, saya nak tanyalah Cikgu satu soalan sebelum kita pergi kepada kandungan seterusnya kan. Mungkin Cikgu boleh berkongsikan sedikitlah tingkah laku moral sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu. Okey, saya sebagai seorang guru, tingkah laku moral yang saya amalkan dalam kehidupan saya, keseharian saya adalah saya akan memastikan murid saya mengikuti mata pelajaran saya. Saya akan membantu murid-murid yang mengalami masalah dari segi memahami atau menguasai soalan ataupun isi kandungan setiap unit yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Sebab saya mengajar pendidikan moral untuk tingkatan 3, 4 dan juga 5 ya. Merupakan tingkatan 5 merupakan peperiksaan. Murid akan menduduki peperiksaan. Jadi itu merupakan satu tanggungjawab besar untuk saya untuk memastikan murid-murid saya memang memahami apakah bentuk soalan, cara menjawab dan juga untuk memahami isi kandungan akademik, memahami kandungan akademik dalam teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi sebagai seorang guru, tingkah laku moral saya saya perlu menjaga anak didik saya supaya mereka ni dalam haluan yang betul, supaya mereka dapat mencapai masa depan yang lebih cerah dan juga hala tuju yang lebih cerah, positif. Okey, dan sebagai seorang ibu, saya tingkah laku moral yang saya akan amalkan adalah memastikan anak saya saya dapat memenuhi keperluan anak saya dengan cara yang betul dan juga memastikan anak saya mengikuti dari segi sistem pendidikan, adakah dia belajar dengan secara sepatutnya, menyediakan keperluan keluarga, dari segi makanan dan sebagai seorang ibu kena pastikan, dan saya tingkah laku moral yang sangat penting adalah tanggungjawab sebagai seorang ibu untuk menyayangi dan juga menumpukan perhatian yang sepenuhnya kepada anak saya. Selain memastikan keperluan mereka cukup juga kan? Ya, betul. Itu sekiranya saya dapat memenuhi keperluan mereka, saya rasa saya cukup rasa selesa lah. Sebenarnya saya rasa senang hati. Betul, saya rasa senang hati. Walaupun saya mungkin kita mengalami masalah kesusahan dan sebagainya, tetapi saya rasa puas hati itu memang tidak melampaui segala-galanya sebenarnya. Walaupun saya sebagai murid, saya setuju dengan Cikgu. Jadi tidak heranlah kenapa Cikgu Maheswari dilantik sebagai Ketua Panitia Pendidikan Moral. Okey, baik, nampaknya rakan-rakan kawan-kawan saya juga dah bersedia ni nak mengikuti kandungan pendidikan moral seterusnya. Kalau Cikgu Maheswari dah bersedia, silakan. Terima kasih Tabah. Okey, seterusnya kita akan tengok kepentingan mengamalkan cara hidup bermoral ya. Okey, membentuk akhlak mulia, masa depan terjamin, imej diri dan keluarga terpelihara dan juga dihormati masyarakat. Okey, ini di antara kepentingan mengamalkan cara hidup bermoral. Okey, memang seperti yang saya bagi tahu pada peringkat awal, pendidikan moral ini sebenarnya kenapa kita perlu mempelajari pendidikan moral untuk membantu pendidikan moral mendidik anak murid kita untuk berakhlak mulia dan juga bertingkah laku positif ya, supaya mereka dapat kita dapat membentuk jati diri dan juga berkepribadian mulia. Dan juga pada sekiranya mereka dapat membentuk akhlak yang mulia, jadi saya rasa tidak ada masalah untuk mereka mendapat masa depan yang lebih terjamin. Dan sudah tentunya imej diri dan keluarga juga akan terpelihara. Bila terpelihara, bila imej diri dah meningkat, mereka dapat menjaga imej diri mereka, sudah semestinya akan dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling ya. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah kesan sekiranya terlibat dalam cara hidup yang tidak bermoral. Okey, didenda dan dipenjarakan seperti saya dah bagi tahu pada peringkat awal, yang mana kita perlu mematuhi peraturan ya, tidak boleh mengabai peraturan. Masa depan yang gelap, imej diri dan keluarga yang terjejas dan juga tidak disukai oleh orang
ramai. Ini merupakan bercanggah dengan kepentingan tadi. Okey, jadi sebenarnya kita mesti memupuk ke dalam diri, memupuk nilai-nilai murni dalam diri murid sebenarnya untuk mereka mengamalkan tingkah laku atau cara hidup bermoral dan meninggalkan cara hidup tidak bermoral supaya mereka dapat menuju kepada hala tuju hidup yang lebih positif dan juga untuk masa depan yang lebih cerah. Okey, berdasarkan dengan dua aspek ini, saya sediakan satu soalan yang mana ini merangkumi secara keseluruhan apa yang kita belajar pada hari ini Tabah. Okey, saya sediakan 4 soalan di sini. Okey, dan isu yang saya gunakan adalah berkaitan dengan kesejahteraan sejagat, iaitu berkaitan dengan isu alam sekitar, iaitu kita nampak itu adalah tong kitar semula. Okey. Jadi saya kaitkan soalan ini dengan isu kitar semula. Okey, mari kita tengok bersama-sama. Murid-murid dah dapat tengok jawab soalan. Kita ada 4 soalan, kita akan uji ya. Kita akan boleh saya bantu baca soalan yang pertama? Boleh. Saya pergi ke slide seterusnya, jadi kita akan tengok satu persatu ya. Okey. Boleh tak apa? Okey. Ya. Soalan yang pertama ataupun A, apakah perasaan anda apabila melihat seorang murid melakukan aktiviti seperti gambar di atas? Mengapa? Ya, dekat sini ada dua perkara yang perlu dititikberatkan, iaitu perasaan. Seperti saya beritahu pada peringkat awal, yang mana dalam pendidikan moral ni kita menekankan 3 aspek domain 3 aspek domain, iaitu penakulan moral, tingkah laku moral dan juga emosi moral. Jadi soalan ini berkaitan dengan emosi moral. Okey, apakah perasaan? Siapa nak jawab soalan pertama, soalan A ni? Angkat tangan. Okey, Ganesh. Okey, apa perasaan anda? Gembira. Rasa gembira. Okey, sebab dia melibat dan nampak dia tak buang sampah dalam tong kitar semula tu, dia rasa gembira. Kenapa rasa gembira? Sebab menunjukkan prihatin dalam kebersihan alam sekitar. Okey, bagus. Ini menunjukkan kerana murid ataupun murid tersebut dia prihatin terhadap kebersihan alam sekitar. Okey, jadi mari kita tengok jawapan dia. Okey, saya merasa gembira. Okey, dan merasa bangga kerana murid menghargai alam sekitar. Okey, bagus Ganesh. Okey, Tabah boleh tambah ganjaran kepada Ganesh. Okey, Ganesh. Okey, tambah dua. Tambah 2 untuk Ganesh ya. 2 bulatan tu. Ya, tahniah Ganesh. Mungkin kawan-kawan saya yang lain juga nak tambah juga lagi 2. Betul. Okey, Tabah bacakan soalan B. Okey, untuk soalan B, senaraikan 3 kesan penglibatan murid dalam aktiviti kitar semula. Santos dah angkat. Tabah belum habis baca soalan. Santos dah macam ni dah. Okey, Santos, kita beri peluang pada Santos. Okey, senaraikan 3 kesan. Ya, Santos. Okey, so kesan pertama kita dapat mengurangkan atau mengelakkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, kita boleh mengurangkan pembuang sampah, menjimatkan kos ataupun kita boleh mengurangkan penggunaan sumber alam sekitar. Okey, kita dapat sini ada Santos beri saya 4 jawapan ya. 4 ke 3 tadi? Bagi 4. 4. Okey. Saya minta 3 bagi 4. Bagus ya. Jadi kita boleh bagi 4. Kita boleh tambah ganjaran 4 dekat sini. 4? Ya, sebab dia bagi jawab 4. Saya minta 3 je tapi Santos kan Santos tadi? Santos jawab 4. Okey, bagus Santos. Kita tengok 4, ya. Jawapan. Okey, mengelakkan pencemaran alam sekitar. Bila kesan dekat sini adalah kesan positif. Ya, sebab dia melibatkan murid, melibatkan dia dalam aktiviti kita semula. Jadi kesan dia adalah kesan positif. Itu mengelakkan pencemaran alam sekitar, mengurangkan pembuangan sampah, boleh menjimatkan kos membeli barangan baru, ya, dan juga boleh mengurangkan penggunaan sumber alam, ya. Sebab bila kita semula ni kita cuba guna balik bahan buangan ni untuk jadikan sebab benda yang baru. Jadi ini boleh mengurangkan daripada penggunaan sumber alam. Boleh tak Tabah berikan satu contoh barang yang boleh dikitar semula, Tabah? Kertas umpamanya. Kertas, ya, betul, kertas, ya. Itu di mana kita boleh kitar semula. Selain daripada kertas, kita boleh kitar botol plastik, botol kaca, ya. Okey, bagus. Terima kasih Tabah. Sama cikgu. Okey, kita saya tak dapat reward cikgu tak ada nama. Reward dalam hati. Okey. So kita teruskan kepada soalan C. Okey, cuba Tabah bacakan. Okey, untuk soalan C, selain kitar semula, tuliskan 2 tindakan bermoral yang boleh dilakukan oleh murid dalam menjaga alam sekitar. Selain kitar semula, okey. Okey, Ganesh dah angkat tangan. Okey, selain kitar semula, 2 tindakan bermoral dan jawapan Ganesh mesti kaitkan dengan menjaga alam sekitar. Okey, selain kitar semula, apa yang Ganesh boleh buat? Tidak membuang sampah di
sungai. Okey, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Okey, apa Menanam lagi? pokok. Apa dia? Menanam pokok. Kita boleh menanam pokok ya, yang berkaitan Dan dengan membuang sampah di tong sampah. dan membuang sampah ke dalam tong sampah. Okey, ada tak Ganesh dapat 3 ganjaran. Okey, ada tak murid lain nak cuba memberikan jawapan tambahan untuk C? Okey, Darren. Untuk C, Darren, yes. Ada tak ada tindakan lain yang untuk menjaga alam sekitar? Apa yang boleh Tidak buat? membuat pembakaran terbuka. Bagus ya, tidak melakukan pembakaran terbuka. Okey, ada lagi, ada Darren, ada jawapan lain? Okey, Ukesh angkat tangan. Okey, Darren 1 ganjaran tak apa? Okey, Ukesh. Darren 1 ganjaran Ya. Kita juga boleh menegur rakan yang membuang sampah merata-rata supaya membuangnya ke dalam tempat yang patutnya, seperti tong sampah. Okey, maknanya dia kata tindakan bermoral memberi menegur. Okey, tindakan moral menegur kawan yang atau rakan yang membuang sampah merata-rata tempat dan mengarahkan mereka untuk membuang sampah ke dalam tong sampah. Okey, bagus ya. Okey, saya tunjukkan jawapan. Okey, ini contoh jawapan ya. Tapi saya nampak banyak jawapan yang banyak jawapan lain yang diberikan oleh murid-murid saya. Okey, bagus, tahniah. Okey, jawapan soalan yang terakhir D, Tabah. Tu bacakan Tabah. Okey, untuk soalan D, cikgu Ya. Nyatakan satu kepentingan mempelajari moral yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, satu kepentingan. Okey, Ukesh dah angkat tangan. Ukesh dia, Ukesh? Apa jawapan? Kita dapat menghargai ciptaan Tuhan dan menjaganya dengan penuh kasih sayang untuk generasi hadapan. Oh, bagus ya, satu jawapan yang cukup bernas ya. Okey, boleh ulang balik tak? Boleh ulang tak jawapan tadi? Kita dapat menghargai ciptaan Tuhan dan menjaganya dengan penuh kasih sayang untuk generasi hadapan. Okey, bagus maknanya di sini menekankan kita perlu menghargai alam sekitar dan juga untuk generasi yang akan datang. Satu pandangan futuristik ya dekat sini ya. Jadi bagus ganjaran untuk kita bagi dia 2. 2 ya. Ya. Sebab jawapan yang cukup bernas. Alright. Okey. So ini contohnya saya ambil jawapan daripada kepentingan mempelajari moral itu memelihara kesejahteraan sejagat. Okey. Ini saya dapat menguji pemahaman murid saya berdasarkan apa yang telah kita pelajari daripada peringkat awal. Ya. Baiklah, kalau kita lihat kepada papan ganjaran Darren, Ganesh, Santosh dan Ukesh menunjukkan satu prestasi yang baik. Semua ganjaran itu telah diberikan oleh Cikgu Maheswari. Baik, mungkin ada satu soalan tambahan, Cikgu. Silakan. Okey, saya ingin tanya kepada salah seorang daripada murid saya ya. Okey, ini berkaitan dengan isu semasa kesejahteraan sejagat. Saya nak tanya soalan ni. Berikan saya satu cara bagaimana murid saya akan bertingkah laku moral dalam keadaan bencana alam, contohnya banjir, situasi sekarang ya. Okey, Santosh dah angkat tangan. Okey, Santosh, bagaimana anda akan melaksanakan tingkah laku moral dalam aspek dalam situasi bencana alam? So, ada beberapa cara. Antara cara-cara berikut, saya boleh membuat kutipan duit atau derma untuk mangsa-mangsa banjir. Okey, bagus. Macam duit atau pakaian atau makanan. Selain itu, saya juga boleh melawat-lawat mangsa-mangsa banjir ini untuk memberikan diorang sokongan emosi supaya diorang tidak berasa sedih atau terlalu sedih. Bagus. Saya nampak dekat sini ya, tingkah laku moral memang berkesan ya. Apa yang kita belajar pada hari dengan jawapan yang diberikan oleh Santosh. Bagus Santosh ya, jawapan itu. Okey, bagaimana Santosh akan bertingkah laku moral? Dia kata dia akan mengutip derma ya, mengutip derma seperti barangan keperluan, makanan, pakaian dan juga duit untuk mangsa bencana alam ni. Dan juga dia kata dia akan melawat mangsa-mangsa bencana alam ni dan memberikan sokongan moral, memberikan motivasi untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Okey, bagus. Sabar saya ucapkan kepada Santosh. Tabah boleh tambah. Kita tambah 2. Tambah 2 ya? Dia 2 ganjaran untuk Santosh. Untuk Santosh. Oh, sampai dah penuh papan ganjaran kita ni, Cikgu. Betul. Okey, Cikgu, rumusan yang boleh kita buat. Okey, jadi apa yang saya ingin katakan, saya nak rumuskan secara keseluruhan di sini adalah cara hidup bermoral ni meliputi aspek fizikal, mental dan juga sosial. Jadi dengan mempelajari moral ni, pendidikan moral ni, kita dapat kita secara tidak langsung dia dapat membantu kita untuk mengamalkan cara hidup bermoral dalam kehidupan seharian
Di mana seperti yang saya tekankan tadi, kita perlu menekankan 3 aspek domain kita, iaitu dari segi penakulan itu mereka boleh berfikir yang mana betul dan juga salah, dan juga dari segi emosi mereka menitik beratkan perasaan dan juga tingkah laku moral. Sebab tu bila saya sentuh tentang cara hidup bermoral tu melibatkan tingkah laku moral. Okey, baik. Jadi cikgu, kalau kita lihat pada papan ganjaran, Darren, Ganesh, Santor dan UK telah menunjukkan satu prestasi yang baik. Jadi bagaimanakah penilaian keseluruhan untuk murid-murid pada hari ini? Saya merasa sungguh bangga dan juga gembira kerana murid-murid saya telah menunjukkan satu prestasi yang sungguh bagus dan saya ucapkan syabas kepada murid-murid saya kerana mereka memberikan respon dan jawapan mereka cukup bernas dan cukup matang. Baik, tepukan untuk kawan-kawan. Tahniah, semua hebat-hebat, semua cemerlang. Cikgu, di mana kita boleh dapatkan bahan-bahan untuk ulang kaji ataupun rujukan? Untuk murid-murid di rumah, mereka boleh mendapatkan bahan bacaan tambahan melalui pelantar Delima KPM. Boleh mendapatkan sebarang bahan untuk ulang kaji ataupun rujukan di Pelantar Delima. Baik, sampai di sini sahaja untuk mata pelajaran pendidikan moral dengan tajuknya Hidup Bermoral tingkatan 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan selaku jurubahasa kita pada hari ini, dan sudah tentulah Cikgu Mageswari yang menjadi tenaga pengajar kita untuk pendidikan moral tingkatan 1 pada hari ini. Jadi kawan-kawan, kita berjumpa lagi dalam waktu yang lain. Juga anda di rumah terus belajar dan menjadi insan yang cemerlang. Jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Murid-murid masuk kelas, jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.